Bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. So sekali lagi dalam siri ceramah yang dibuat oleh Razman Zakaria, bukan hanya 1, 2 atau 3 fitnah yang beliau nyatakan. Selain fitnah terhadap YB Hanayo, juga satu fitnahnya adalah berkaitan dengan kerajaan Perak, yang dikatakan kerajaan Perak ini dikuasai oleh bangsa DAP. Wow, tidak habis-habis dengan memfitnah, tidak habis-habis dengan menyebarkan hasutan dan sebagainya. Tapi apakan daya sahabat semua, kerana kita tahu Pesuruhjaya PAS Perak ini adalah penfitnah nomor 1 di negeri Perak. Ya, mungkin beliau tidak dapat hidup kalau tidak membuat fitnah sahabat-sahabat semua. Jadi hari ini kenyataan daripada Mujahid yang menyangkal fitnah Razman terhadap kerajaan Perak. Dan Mujahid juga ini adalah pengurusi Pakatan Harapan Perak, ya, Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah, yang mana beliau menyangkal ya fitnah yang dibuat oleh Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria terhadap penubuhan Kerajaan Perpaduan Perak. Katanya, Kerajaan Perpaduan direstui Paduka Tuanku Perak setelah saya dan Syarani menandatangani perjanjian. Petangnya upacara angkat sumpah dan Menteri Besar berlangsung, manakala esoknya angkat sumpah Exco yang telah dipersetujui oleh kedua belah pihak. Tambah lagi, perjanjian ini tidak ada kena-mengena dengan memberi ruang kepada bangsa DAP, tetapi perjanjian berprinsip dan berpandukan semangat perlembagaan negara. Beliau berkata demikian sebagai membalas kepada fitnah yang dilemparkan oleh Razman merangkap Ketua Pembangkang Perak. Razman telah mendakwa bahawa Kerajaan Perpaduan Perak dikuasai oleh bangsa DAP dan membuat keputusan yang merugikan Islam dan Melayu. Razman turut mendakwa bahawa Kerajaan Perak telah merelakan penjualan arak terbuka. Jadi Mujahid menjelaskan pembahagian kerusi Exco juga bukan berdasarkan perkauman seperti yang digambarkan oleh Razman ini. Katanya lagi, soalnya pembagian kuasa tertakluk kepada persetujuan yang saya selaku pengurusi PH menandatangani bersama dengan Yang Amat Berhormat Muhammad Syarani selaku pengurusi BN. Antara lainnya ialah Menteri Besar dan Speaker dari UMNO, manakala pembahagian Exco mengikut format yang dipersetujui berpandukan kerusi yang dimenangi. Akhirnya DAP mendapat 4, PKR 2, Amanah 1, manakala Barisan Nasional mendapat 3. Jadi katanya tidak timbul soal perkauman, tetapi atas persefahaman menstabilkan kepentingan rakyat di Perak. Jadi itu antara jawapan balas daripada Senator Dr. Mujahid Yusof Rawah menjawab satu lagi fitnah yang dibuat oleh Razman Zakaria ini. Memang sangat-sangat yang mengejutkan sahabat semua. Tidak habis-habis memainkan isu bangsa. Tidak habis-habis ya memainkan isu agama dan sebagainya. Kononnya kerajaan Perak ini dikuasai oleh bangsa DAP. Memang terdesak sungguh ya mereka ni dengan memainkan isu-isu seperti ini sahabat semua. Dan kita boleh nampak bukan saja mereka, tetapi termasuk juga bekas Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang cuba untuk memprovokasi, mengatakan UMNO ini adalah lalat kepada kerajaan yang ada pada hari ini. Namun dengan kenyataan daripada Mahathir Mohamad itu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Seri Datuk Dr. Puaz Zakasih menyatakan bahawa bekas Presiden UMNO Mahathir Mohamad yang sebenarnya berhasrat mahu jadikan UMNO lalat. Jadi katanya Mahathir mahu jadikan UMNO lalat, akhirnya yang dijadikan lalat oleh Bersatu. Jadi panas ini. Katanya malangnya Mahathir yang menjadi lalat. Benar. Sebab Mahathir yang dihalau daripada Bersatu, hilang jawatan apabila bertanding, hilang deposit, hilang undi dan sebagainya. Jadi yang lalat ini sekarang terpaksa mencari tempat untuk menyandar. Jadi akhirnya, walaupun satu ketika dahulu Mahathir mengatakan bahawa PAS ini adalah parti kafir, sekarang ini beliau bersama-sama dengan PAS
Beliau bersama-sama dengan Muhyiddin yang satu ketika dahulu menyingkirkan Mahathir ini. Dan kini kita nampak siapa sebenarnya yang menjadi lalat. Puat turut menjelaskan bahawa UMNO telah pun membuktikan dirinya sebagai ulat berbisa. Tun M merasa risau kerana Ngakoming tuduh UMNO lalat. Tun M lupa dia sebenarnya yang mahu UMNO jadi lalat. Dia cuba bunuh UMNO dan diganti oleh Bersatu. Jadi UMNO ular berbisa katanya. Akhirnya Mahathir dijadikan Mahathir dijadikan lalat oleh grup Muhyiddin Yassin. Kesian. Jadi itulah realitinya sebenarnya. Dia juga menambah, dia diterajang daripada Parti Bersatu kerana dituduh jadikan Bersatu lalat kepada DAP sehingga kalah teruk PRK Tanjung Piai. Mahathir terpaksa terbang ke sana dan kemari macam lalat mencari tempat baru. UMNO tidak terkesan pun didakwa umpama lalat. UMNO terbukti ular berbisa di negeri dan mahkota katanya. Puat menulis demikian di dalam laman Facebook sebagai respon kepada tuduhan Mahathir yang mendakwa bahawa UMNO kini adalah lalat. Aduh, lucu dah. Macam-macam. Ya. Jadi, sebenarnya dari mana lalat ini keluar? Sebab Akmal Saleh yang mau menjadi hero, kononnya beliau adalah pejuang bangsa dan agama, sahabat-sahabat semua. Lalu apa yang berlaku, apa saja kenyataan daripada pemimpin DAP beliau akan serang. Tetapi malangnya apabila MCA sendiri menyerang dan menghina agama yang diperjuangkan oleh Akmal Saleh ini, Akmal Saleh ini terdiam 1000 kata. Tidak pun dia bergolek di jalanan, tidak pun dia dikatakan menyerang pemimpin-pemimpin DAP. Maafkan saya, pemimpin MCA. Tetapi kalau DAP nampaklah kehebatan, nampaklah kononnya dialah pejuang. Tetapi apabila rakannya yang sentiasa menyerang kerajaan hari ini, MCA, pemimpin MCA yang menyerang kerajaan, menyerang pemimpin-pemimpin hari ini, apabila mereka melakukan perkara yang di luar duga seperti ini, nampaknya terdiam, ya, nampaknya mengunci mulut. Mungkin betul dakwaan daripada Ngakoming bahawa Akmal Saleh ini umpama lalat. Bukan UMNO ya, tapi apa yang ditujukan oleh Ngakoming itu adalah kepada Akmal Saleh ini. Lalat, bising bunyi, mencari tempat yang boleh dipopuliskan, diangkat, dan dia kelihatan hebat. Dan dia kelihatan hero dan sebagainya. Itu pandangan saya sahabat semua. Ya, berkaitan dengan Akmal Saleh ini. Jadi mungkin saya juga setuju dengan pandangan daripada Ngakoming bahwa Akmal Saleh ini adalah lalat yang busuk. Ya, di mana ada tempat busuk, di sana dia menghinggap dan sebagainya. Itu perumpamaan dia lah. Bukan saya katakan, tapi itu antara kenyataan daripada YB Ngakoming. Tidak perlu melayan lalat yang hanya tahu buat bising tapi kosong dan sebagainya. Apabila rakan mereka MCA menyerang, menghina yang diperjuangkannya bangsa dan agama, dia pula entah apa berlaku, mulutnya terkunci. Adakah kerana mereka ni sekutu, ataupun kerana mereka ni mempunyai tujuan yang sama untuk menyerang kerajaan hari ini, ataupun mahu menjatuhkan kerajaan hari ini, atau menjadi musuh dalam selimut. Pelbagai persoalan sahabat semua yang menarik untuk kita fikirkan. Alright, saya tinggalkan anda dengan persoalan itu. Dan apa yang saya katakan tadi itu pandangan saya. Bagaimana dengan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.